Seorang pelajar amat membebankan, terutamanya dalam soal keuangan. Yuran pengajian, alat tulis dan keperluan harian serta rumah sewa amat membebankan saya. Tapi kini segala-galanya tidak lagi dengan bantuan buku Satu Malaysia. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia yang memberikan bantuan tersebut kepada saya. Buku ialah sahabat sejati saya sejak dari kecil lagi. Tidak kira di mana saya berada, buku dan saya tidak pernah dipisahkan. Semakin banyak yang saya membaca, semakin banyak ilmu yang telah saya pelajari. Kini, sejak mendapatkan voucher buku Satu Malaysia, koleksi buku saya telah mendapat semakin banyak dan banyak perkara baru yang telah saya pelajari. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia di atas bantuan yang telah diberikan. Saya suka membaca buku disebabkan masalah kewangan yang dihadapi oleh keluarga saya. Saya terpaksa menggunakan buku lama yang digunakan oleh abang dan kakak saya. Dengan adanya BB1M, saya bolehlah membeli buku saya sendiri. Terima kasih BB1M. Baik, itu dia sedikit sebanyak tentang voucher buku Satu Malaysia yang telah pun memberi manfaat kepada pelajar-pelajar pengajian tinggi sejak tahun 2012. Dan untuk tahun ini pengagihannya telah pun dimulakan dan akan diteruskan sehingga bulan Jun nanti. Maklumat seterusnya akan dikongsikan oleh Encik Zepri Saad, Setiausaha Bahagian Kewangan dari Kementerian Pengajian Tinggi. Encik Zepri, terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih. Okey, sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang pengedaran untuk tahun ini, ya, jadi keberkesanan penggunaan voucher buku Satu Malaysia sejak tahun 2012 sehingga sekarang. Mungkin ada perubahan yang dapat dilihat dari tahun ke tahun. Terima kasih Hazri. Alhamdulillah, kita actually apabila sebut soal voucher buku ini bukanlah satu badan yang baru actually. Ia penerusan daripada dasar kerajaan daripada 2012 lagi. Cuma kita melihat balik, mengkaji di mana masalah dan sebagainya, kita baiki, kita supaya ia lebih manfaat lah, ya. Misalnya dalam 2012 kita hanya beri 200, tetapi kita melihat itu mungkin bebanan kerja, bebanan keuangan pelajar dan sebagainya, harga kos dan sebagainya, kita tingkatkan kepada 250. That's why kerajaan terpaksa membelanja lebih daripada 240 juta, sekarang kita belanjakan 325 juta. That's why saya rasa ini banyak membantulah, ya, pelajar-pelajar, walaupun ada pelajar yang tidak melihat itu sebagai kecil, tetapi sebahagian besar pelajar ia adalah satu yang jumlah yang besar kan untuk membantu dia orang untuk membeli bahan-bahan rujukan khususnya. Baik, 1.3 juta mahasiswa di seluruh negara itu jumlah yang sangat besar, ya, Encik Zepri, ya? Ya, memang memang sepatutnya lebih banyak lagi, tapi memandangkan kita melihat juga keadaan ekonomi kita, keadaan keuangan kerajaan, kita harus melihat realiti lah. Di mana kita terpaksa, kita tidak pinggirkan pelajar. Pelajar juga harus menerima sebahagian daripada kekayaan negara. That's why dalam setiap bajet kita tak lupakan pelajar mahasiswa. That's why kita ambil yang 1.3 yang sedang aktif. That mean yang akan terima tahun ni yang aktif pendaftarannya pada 31 Disember 2015. That means pelajar-pelajar yang sedang belajar lah. Bagaimana pula dengan pelajar-pelajar lepasan peperiksaan seperti SPM, STPM yang baru mendapat keputusan dan kemudiannya mendaftar di mana-mana IPT sebelum Jun? Ya, adakah mereka layak ataupun mereka hanya layak untuk menerima untuk tahun hadapan, pendaftaran tahun sesi hadapan? Ya, saya katakan tadi bahawa kita hanya layak, pelajar yang layak untuk tahun ini adalah yang aktif pada 31 Disember 2015. Bermakna yang baru mendapat result, yang baru keputusan Disember 2014. 2014. Minta maaf ya. Bermakna yang baru ini akan register ke universiti, makna mereka tidak layak untuk tahun inilah. Walau bagaimanapun kita jika ada penerusan
skim ini, dia akan layak untuk terima tahun hadapan. Pada sesi hadapan. Yes, insya-Allah. Okey. Ada juga penjelasan mengenai jenis barangan yang boleh dibeli menggunakan voucher ini. Bagaimana perinciannya, Cik Zebri? Kita lebih fokus kepada bahan-bahan yang terlibat secara langsung atau ada kaitan secara langsung dengan bidang yang dipelajari oleh pelajar sendirilah. Okay. That's why yang kita benarkan membeli majalah ataupun buku ataupun apa-apa bahan yang berkaitan dengan pembacaan. Saya katakan nak fokuskan pembacaan. 100% voucher hendaklah memberi bahan pembacaan yang berkaitan dengan bacaan, yang berkaitan dengan bidang yang dipelajari. Okey. Sebenarnya untuk maklum Henry, tahun-tahun sebelumnya kita bagi kelonggaran. 20% daripada voucher itu boleh dibeli alat tulis dan lain-lain lah. Alat berkaitan pembelajaran. Walau bagaimanapun kita menerima maklum balas. Ada pelajar-pelajar yang beli benda-benda yang tidak sepatutnya, especially gadget-gadget lah. Okay. That's why kita tidak mahu ada ketirisan dengan apa yang kerajaan bagi. That's why kita tahu ini, kita ubah sikit ada panduan kita, 100% kita kena beli bahan bacaan. Okey. Ini juga satu skop yang saya rasa agak kurang, mungkin sedikit kelabu ya dari sudut bahan bacaan, kerana ada juga bahan bacaan yang diperolehi secara dalam talian secara digital. Jadi bagaimana sebenarnya pihak kementerian cuba untuk memperjelaskan ataupun cuba untuk benar-benar mengenal pasti apakah yang jatuh dalam kategori bahan bacaan tu. Saya rasa itu bukan satu proses yang mudah kita tidak sebenarnya, kalau kita lihat balik kepada tujuan asal. Pertamanya untuk meringankan bebanan keuangan pelajar untuk membeli bahan. Keduanya, di samping itu kita juga nak menggalakkan minat membaca di kalangan mahasiswa. That's why apabila kita ada ni, mana kita tak kisah asalkan dia beli buku. Okay. Buku ataupun bahan majalah, jurnal dan sebagainya. Tapi khususnya sebaik mungkin kalau boleh related dengan bidang yang dipelajari lah. Okay. Tapi tahun ini satu lagi pembaruan yang kita buat, kita benarkan e-books. Maknanya pelajar-pelajar boleh beli e-books. Jadi akan pergi ke kedai, dapatkan kod dan bayar, dan dia akan boleh download daripada kedai-kedai yang berkenaan lah. Itu satu yang baru yang kita perkenalkan tahun ini. Sebab kita sedar bahawa zaman IT sekarang, era sekarang ni banyak yang melalui atas talian dan sebagainya secara elektronik. That's why kita membuka ruang kepada pembelian e-book pada tahun ini. Bermakna untuk pembelian e-book ataupun e-buku, buku elektronik ni, pelajar perlu ke kedai. Yes. Dan membeli dari pekedai. Dan bagaimana jika mereka membeli secara sendiri dalam talian? Itu tidak dibenarkan. Okay. Dia bukan online bukan atas talian, dia e-books. E-book dia perlukan codes, mana kedai yang terlibat dalam skim ini akan keluarkan kod. Mana pelajar akan masukkan kod itu untuk pembacaan ini. Baik. Okey, dari sudut pengagihannya pula, sepanjang tempoh ini, dari sekarang hingga ke bulan Jun nanti. Jadi bagaimana ia diagihkan, dan mungkin ada yang mungkin tertanya-tanya ataupun tertunggu-tunggu giliran mereka bila nak dapat. Jadi mungkin Cik Zee boleh jelaskan? Actually benda ini telah dilancarkan oleh TPM dalam pertemuan TPM dengan pemimpin-pemimpin mahasiswa pada 2 bulan yang lepas. Dan ini semua voucher telah kita edarkan kepada IPT. Dan ini sekarang semua pelajar yang berkenaan boleh dapatkan daripada IPT masing-masing lah. Mulai dari sekarang. Okay. Mana sudah available, sudah tersedia di IPT masing-masing lah. Di mana dia belajar. Dan tempoh penggunaan voucher ini? Ya, saya katakan mana pembelian kita had kepada 30 Jun 2015. Okey. Dan untuk penebusan, untuk pekedai pula untuk menebus balik daripada BSN adalah 31 Ogos kita bagi. Baik, jadi pelajar-pelajar boleh menggunakan voucher ini sehingga 30 Jun nanti. Dan sekiranya tidak ditebus sebelum 30 Jun jadi hangus. Ya, begitu. Sayang. Dan itulah pengharapan saya, dan pengharapan kerajaan telah meletakkan satu jumlah yang banyak, 325 juta. Dan manfaatkanlah Kita tak nak terlalu leka dan sebagainya, tinggal terlepas tarikh tersebut. Mana pastikan bahawa 30 Jun diletakkan dalam minda setiap pelajar supaya tidak terlepas benda itu. Baik. Okey, kalau untuk tahun-tahun sebelum ini, jadi peratusan penggunaan voucher itu?
itu yang saya nak tekankan bahawa last year saja kita tidak dapat habiskan lebih kurang 100 juta. Satu kerugian kepada pelajar apabila 100 juta tidak dapat dituntut. Mungkin sebab ke masa dan sebagainya terlepas sebagainya menyebabkan kita kena pulangkan kepada kerajaan 100 juta. Okey. Padahal duit itu memang diperuntukkan untuk tahun ni. Kalau mungkin untuk makluman Cik Hezri, kita menggunakan belanja mengurus. Belanja mengurus harus dibelanja tahun ini juga. Jika tidak belanja, maknanya kita kena pulangkan balik kepada kerajaan. Mana satu kerugian kepada mahasiswa bagi saya. That's why mahasiswa kena letak betul-betul dalam kepala tarikh 30 ataupun stick di mana-mana lah. Pada 30 Jun, kena habiskan voucher tersebut. Okey, dan penjelasan untuk pelajar-pelajar yang pertama kali mendapat voucher ini, ia tidak boleh ditebus dengan wang ringgit ya? Tidak. Even kita tidak benarkan dia jual kepada orang lain atau orang lain yang tebus. Sebab dalam voucher tu kita lihat dia perlu ada IC dia sendiri dan sebagainya ya. That's why even peniaga sendiri apabila hendak menerima voucher daripada pelajar itu sendiri, dia perlu sahkan dengan IC pelajar itu sendiri. That's why dia tidak boleh kita tukar milik dan sebagainya ataupun tukar dengan barang-barang lain. That's why di sini saya mengharapkan integriti lah di peringkat, sama ada di peringkat mahasiswa sendiri ataupun di peringkat peniaga, penting ya. Sebab kita mengharapkan duit yang kerajaan beri harus kita mendapat sepenuhnya untuk tujuan kita berikan. Tidak untuk benda-benda lain lah. Itu pengharapan kita lah. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Zifri atas penjelasan yang diberikan dan saya rasa ya jelas untuk pelajar-pelajar di luar sana bagaimana cara untuk menggunakan voucher ini ya, walaupun bagi yang pertama kali mungkin mendapat kemudahan ini, saya rasa ia seharusnya digunakan sebaik mungkin. Tahun lepas 100 juta ya, itu jumlah yang besar, sayang, sangat sayang ya. Sebab apa ni, kalau tak guna anda tak dapat manfaat apa-apa kan. Kalau saya pun nak duit tu. Yes, kita tahu apa nak guna dengan kemudahan, jadi gunakan betul-betul. Sekali lagi terima kasih Cik Zifri dan juga pihak Kementerian Kewangan ya yang sudi untuk memberi penjelasan ini, dan Kementerian Pendidikan yang sudi untuk memberi penjelasan ini kepada pelajar-pelajar dari sudut saya rasa membantu kewangan mereka.